baling ataupun dia akan baling dadu dadu adil. Dia akan mention dadu adil. So jangan terkejutlah dadu adil tu. Dadu adil tu maknanya dia ada 6 permukaan dan setiap permukaannya dilabel dengan nombor 1 sampai nombor 6. Okey. So bila kita baling satu dadu dah adil, apakah kemungkinan peristiwa yang boleh berlaku? Mungkin bila awak baling jatuh, awak akan dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sehinggalah nombor 6. So itu adalah kebarangkalian. Okay. So bila sebut kebarangkalian, awak kena tahu dan wajib tahu awak ada satu term yang kita panggil sebagai ruang sampel. Ruang sampel. Okay. So ruang sampel ni apa? Ia adalah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Okey, contoh eksperimen cikgu adalah kita baling satu dadu adil. Satu dadu adil. So bila ruang sampel dia, so untuk tulis set dan dia kata ruang sampel ni adalah set. So cara penulisannya adalah seperti menulis notasi set. So ruang sampel simbolnya adalah S. So maka S sama dengan open curly bracket. So bila kita tahu dadu adil ada 6 permukaan, maka kemungkinan peristiwa yang awak dapat adalah mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tutup bracket. So soalan boleh tanya, okey, kalau soalan kata senaraikan ruang sampel, so ini jawapan awak. So kalau dia kata bilangan ruang sampel NS, N ini menghasilkan bilangan. So macam mana kita nak kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So NS sama dengan 6. Bilangan ruang sampel sama dengan 6. Okay. So itu adalah ruang sampel. Manakala awak kena ingat keyword yang seterusnya adalah peristiwa. Okay. Bila sebut peristiwa, apa tu peristiwa? Ia adalah satu subset pada ruang sampel yang memuaskan syarat tertentu. Apa tu subset? Subset ni maknanya ia ada dalam ruang sampel tersebut. Contoh peristiwa saya kata hasil daripada balingan dadu ni, peristiwa pertama saya kata peristiwa nombor ganjil. So kalau nombor ganjil maka peristiwanya adalah 1, 3, 5. So maknanya bilangan nombor ganjil, so katalah kita buat simbol G for ganjil, ada 3. So itu peristiwa nombor genap. So maknanya nombor ganjil subset dalam ruang sampel. So subset. So katalah nombor genap. So nombor genap, siapa ada nombor genap? So nombor genap adalah 2, 4, 6. So bilangan N genap sama dengan 3. So banyak lagi peristiwa kita boleh buat. Nombor perdana, macam-macam. So bergantung kepada soalan. Okey? Faham? Okey. Dan itu adalah terms-terms yang awak kena tahu. So yang pertama adalah ruang sampel. Yang kedua adalah peristiwa. Okey. Seterusnya awak kena tahu benda paling penting, bagaimana nak cari nilai kebarangkalian. Kebarangkalian atau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai probability. Okay. Okey, apa simbol dia? Simbolnya adalah P besar. Faham? So, untuk cari kebarangkalian, ada formula? Yes, ada formulanya. So, P, formulanya adalah P terhadap satu peristiwa A sama dengan NA over NS. So, maknanya dekat atas ini adalah bilangan peristiwa A. Maka di sini adalah bilangan ruang sampel. Ni awak memang kena ingat.
ni macam makanan awak dah. Awak tak boleh tak tahulah. Okay. So, itu basic yang cikgu nak ajar hari ni. Okay, so basic ni orang kata previous knowledge awak. Okay, lepas tu maksimum nilai untuk sesuatu kebarangkalian adalah, okay, nilai bagi sesuatu kebarangkalian adalah P. Ya. P lebih besar daripada kosong, lebih kecil atau sama dengan 1. Okey. P lebih besar daripada kosong. Kenapa tak sama dengan kosong? Kalau dia sama dengan kosong maknanya tak mungkin berlaku, tak bolehlah probability je kosong. Kalau kosong maknanya tak berlaku apa-apa. So maknanya dia mesti lebih besar daripada kosong tetapi lebih kecil atau sama dengan 1. So kalau awak kira dapat jawapan 1 point lebih, maknanya awak dapat 1, katakan 1.01. So maknanya itu awak tahu awak dah salah. Okay, so nilai probability mesti dalam lingkungan ini sahaja jawapan awak. Faham? Boleh? Boleh tak? Okay, so ini basic kebarangkalian. Okay, apa yang kita nak masuk dalam AddMaths? Okay, dalam AddMaths awak kena aware, okay, dia ada satu kita panggil kebarangkalian. Ni yang kita belajar ni, yang saya tunjuk ni, ini adalah kebarangkalian klasik. Kenapa klasik? Dia adalah based on peristiwa untuk satu peristiwa sahaja. Okay, so hari ni untuk AddMaths kita nak belajar kebarangkalian yang mungkin berlaku dua peristiwa yang saling eksklusif dan peristiwa tak bersandar. Okay, kita akan tengok one by one dan awak akan nampak, oh sebenarnya kebarangkalian ni banyak jenis. Okay, apa tu saling eksklusif? Apa tu tidak bersandar? Okay, saya akan jelaskan sekejap lagi sebab setiap peristiwa-peristiwa ini membawa maksud yang berbeza dan cara kira yang berbeza. Okay, so saya stop sharing yang ni sekejap. Saya akan masuk dalam, okay, cikgu akan share yang seterusnya. Alright. Okay, so ini adalah dalam buku masing-masing lah. Okay, dalam buku modul masing-masing. Awak boleh buka, okay, awak dah nampak dah ni. Okay, awak boleh buka muka surat 135. Okay, sekarang cikgu nak tengok, okay, kebarangkalian satu peristiwa. Okay, ini cikgu dah terangkan sebentar tadi kepada awak. Okay, ni yang pakai, ni senaraikan ruang sampel and so on. Okay, ni cikgu dah terangkan. Nanti awak boleh buat sendiri. Boleh tak? Dan kebarangkalian satu peristiwa pula, okay, dah bagi tahu dah. So ini semua pun berlaku ikut basic konsep sahaja. Ni saya rasa awak boleh buat. Simple, orang kata simple je. Tak ada benda yang maknanya repetition daripada kebarangkalian yang awak belajar, yang awak telah didedahkan ketika awak tingkatan 4. Okay, apa yang cikgu nak ajar hari ni adalah, okay, are you ready guys? Yes. Okay. So now cikgu nak dedahkan jenis kebarangkalian yang pertama dan okay, awak kena ingat tau, kebarangkalian ni sangat berkait dengan set. Okay, set pun awak dah belajar masa tingkatan 4, betul tak? So kebarangkalian dengan set ni sangat berkait sebab cara penulisannya adalah seperti awak menulis set. Nampak tak ni? Ni macam tulis set. Kita nak listing, cara tulis untuk listing sesuatu elemen atau unsur bagi sesuatu peristiwa adalah seperti menulis notasi set. So kebarangkalian dengan set sangat berkait rapat. Bila dia berkait rapat dengan set, of course dia boleh diwakilkan dalam bentuk gambar rajah Venn. Ingat lagi tak gambar rajah Venn? Gambar rajah Venn ni maknanya boleh duduk bulat, dalam bentuk bulat. Maknanya polygon lah, tak kisahlah bentuk macam mana. Janji awak faham lah. Okay, so sebab
Sebab apa? Bila kebarangkalian berkait dengan set dalam set awak tahu ada gambar rajah van. So awak jangan terkejut kalau gambar rajah van itu dimasukkan dalam soalan. So awak dah nampak dah, oh ini mesti soalan berkaitan dengan kebarangkalian. Okay. So kita tengok. Untuk subtopik ini adalah kebarangkalian dua peristiwa. Okey, dua peristiwa maknanya tadi saya cerita satu dadu je baling. So kalau dua peristiwa makna dua dadu dibaling. Okey. Okey, so apa keyword dia? Macam mana kita nak tahu dua peristiwa macam mana apa yang kita nak faham dengan menentukan kebarangkalian untuk dua peristiwa ni? Okey. So, saya nak tanya awak dulu. Sebelum saya masuk dalam lagi, saya terangkan lebih detail. Saya nak tanya awak. Okey, awak bayangkan sekarang dekat tangan masing-masing awak ada 2 biji dadu adil. So, cikgu dah terangkan tadi biji dadu adil tu apa. So, sekarang awak bayangkan awak ada 2 biji dadu adil dekat tapak tangan masing-masing. Okey. Lepas tu awak akan baling. Betul tak? Bila awak baling, tapi saya nak awak baling secara serentak. So awak ada 2 biji dan awak baling. So awak roll on. So bila awak dah baling, dia akan kata tentukan kebarangkalian. Okey. Saya nak tanya awak, bila awak buat senarai untuk kebarangkalian kedua-dua dadu ini dibaling, betul tak awak akan dapat nombor yang sama? Contoh, awak mungkin ada kebarangkalian untuk dapat 1 dan 1. 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, 6 dan 6. So awak nampak dekat sini ada nilai bersilang. So maknanya ada persilangan. Faham tak maksud cikgu? Faham. So dua peristiwa yang mungkin akan berlaku dan ia akan bersilang. Sebab apa? Dia adalah ada nilai yang sama. Faham tak? Okey, contoh cikgu cakap, cikgu ada 2 jenis handphone. Satu iPhone, satu Samsung. Betul tak? Okey, lepas tu contoh. Satu iPhone, satu Samsung. Dan cikgu cakap, okey boleh ambil 2. So mungkin awak akan kata, awak akan ambil kedua-dua, maknanya ada banyak. So kita kata nak ambil apa? Okey, mungkin ada orang nak iPhone. Ada orang nak Samsung. So dia akan berlaku pertindihan. Faham tak? Awak ada 2, akan ada orang yang tak nak Samsung, saya nak dua-dua iPhone. Ataupun tak naklah iPhone, saya nak dua-dua Samsung. So maknanya kebarangkalian itu akan berlaku. So dia akan berlaku persilangan. So ini adalah 2 peristiwa yang awak tak boleh kontrol. Sebab ia mungkin berlaku. Boleh tak? Boleh. Okay. So tengok contoh. So bila kita tengok contoh, okay, so are you ready? Dan okay, sebelum contoh, kenapa nak selesaikan kebarangkalian 2 peristiwa ni, dia pakai ni. Sayang, okay awak dengar Dia akan mention dalam soalan, dia ada keyword dia atau. So ingat, dia akan ada keyword perkataan atau. So awak pegang perkataan atau ni. Okay. Bila perkataan atau, sayang awak ingat tak cikgu cakap, soalan ni berkait dengan set. Dek, kalau dalam set, kita ada 2 simbol. Persilangan dengan kesatuan. So kalau dia represent as atau, persilangan ke kesatuan? Ingat balik tak matematik? Right. Awak ingat dalam set awak dua simbol. Ini kesatuan, union, kesatuan. Ini adalah simbol persilangan. Kesatuan maknanya ambil semua. Persilangan ambil nilai yang sama sahaja. So, cikgu dah kata keyword untuk soalan ni dia akan sebut perkataan atau. So, awak ingat perkataan atau ada you dekat belakang. So, represent as 2 iaitu simbol kesatuan, you. Faham? Okey, kenapa dia kata kebarangkalian A kesatuan B? So maknanya kan dia mention 2 peristiwa. So ini peristiwa pertama, ini peristiwa kedua. Dan formulanya adalah
P ke barangkali A kesatuan B. Cikgu, mana cikgu tahu kesatuan? Dalam soalan akan mention perkataan atau. So kita tahu itu adalah kesatuan. So sama dengan PA ke barangkalian peristiwa A tambah ke barangkalian peristiwa B, tolak. Cikgu padam sekejap yang ni. Tolak ke barangkalian peristiwa A bersilang dengan peristiwa B. Kenapa kita kena tolak? Sebab kita tak nak consider yang bersilang. Faham tak? Sebab awak belajar set, kalau awak tulis kesatuan, awak tulis elemen dalam kesatuan, kalau dia redundant, kita tulis sekali ke kena repeat 2 kali? Nilai tu redundant, kita tulis 2 kali ke tulis sekali je dalam set? Cepat. Form 4 ni. Cikgu nak tanya ni. Kalau awak diberi elemen unsur, lepas tu dia kata kesatuan. Bila kesatuan, adakah awak tulis elemen itu 2 kali kalau elemen tu berulang, ataupun awak akan ambil sekali je? Sekali. Okay. Kita akan ambil sekali je. That's why dalam formula awak ni ada tolak dengan persilangan. Sebab kita hanya nak kesatuan. So bila kesatuan kita tak perlu nilai yang berulang. Faham? Faham tak kenapa dia come out dengan tolak dengan nilai persilangan? So nilai persilangan itu adalah nilai yang bertindik. Nilai yang sama. Faham? Boleh? Okey, adakah formula ni nak kena ingat? Formula ni tak kena ingat. Sebab apa? Formula ni diberi dalam senarai rumus. Awak boleh refer dalam buku modul masing-masing. Kita tengok dekat cover book masing-masing dekat belakang. Awak tengok bahagian statistik, awak akan nampak nombor 10. Okay, exactly. Betul tak? Formula sama sebiji. Peristiwa A kesatuan B sama dengan ke barangkalian peristiwa A tambah ke barangkalian peristiwa B tolak ke barangkalian peristiwa A bersilang dengan peristiwa B. Okay, so awak tak perlu hafal formula ni, tapi awak perlu faham bila awak nak guna. Kalau awak tak faham, awak tak tahu, awak in trouble bila awak nak jawab soalan. Okay, clear? Right. Okay. So sekarang cikgu nak refer terus kepada, kita tengok terus kepada contoh. Okay. Dek, ni soalan masuk paper 1. Paper 1 lah. Ada juga paper 2 sebab dia akan campur dengan normal distribution. Okay, tapi tak banyak sangat, tapi lebih kepada paper 1 lah soalan ni. Okay, so soalan insyaAllah mudah difahami dan soalannya biasalah AdMath bila je dia tak tricky kan. Okay, contoh. Satu eksperimen dijalankan dengan memilih satu kad secara rawak daripada satu set kad yang bernombor 1 hingga 8. So you nampak you ada kad di label nombor 1 sampai nombor 8. So you ada 8 keping kad seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey. Soalannya adalah hitungkan kebarangkalian kad yang dipilih mempunyai peristiwa pertamanya dia mention nombor kurang daripada 5. Ini adalah peristiwa pertama. So kita katakan ia sebagai A, peristiwa A. Lepas tu awak nampak tak dia mention perkataan atau. So ini represent as sebagai kesatuan, simbol kesatuan. Dan dia mention lagi dekat belakang tu nombor genap. So ini adalah peristiwa kedua. Kita labelkan sebagai B. Jika dia tidak bagi awak, dia tak cakap, dia tak mention kat awak peristiwa yang pertama mesti A, peristiwa yang kedua mesti B. So suka hati awak nak guna label apa. Faham? So kita tengok one by one. So dia kata hitungkan, maknanya soalan kata hitungkan kebarangkalian kad yang dipilih mempunyai nombor kurang daripada 5. Okay. Saya buat kat sini dulu, kita tunjuk satu persatu. Awak ada kad 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So, peristiwa pertama A adalah nombor kurang daripada 5. Okey. Peristiwa B sama dengan nombor genap. Okey, kita mention. Awak tulis dulu. Saya nak awak tulis, awak tahu apa awak nak cari. Dan dia kata cari kebarangkalian yang mempunyai nombor kurang atau nombor genap. Okey, so maknanya soalannya adalah dia minta cari PA kesatuan B. Alright. This is what your soalan minta. Okay. Alright. So, bila kita tahu benda tu, macam banyak je. Okay. So, A kesatuan B. So, dia nak less than 5 dan juga nombor genap. Okay. Kenapa saya kata kita akan guna formula ini? Cikgu, kenapa kita nak pakai formula? Kita akan guna formula ni. Okay, kita tahu formulanya adalah kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Okey. Kita tahu ini formula yang kita tahu dan orang akan tanya, mana kau tahu? Memang kena guna formula ni ke? Okey. Kita kena explain. Kita kena faham kenapa aku nak pakai formula ni. Okey. Sekarang kita listing yang atas ni. Kalau less than 5 apa? Less than 5 apa? 1, 2, 2, 3, 4. 3, 4. Okay, good. Nombor genap apa? 5 ambil tak? 5 kita ambil tak? Less than 5? Tak. Tak. 5 tak kan? Tak. Less than 5 tak ambil kan? Okay. Nombor genap siapa? 2, 4. 2, 4, 4, 6, 8. 8. Alright. 2, 4, 6 and 8. Okay. Sekarang cuba tengok atas dan bawah. Ada repetition number tak? Ada. Siapa? Ada. 2, 4. Siapa? 2, 4. Yes. So you know sekarang kenapa you kena tolak dengan benda bersilang? Sebab bila you listing, you akan obviously nampak benda akan ada elemen yang repeat. Faham tak? So Faham. sekarang yang repeat kat sini 2 and 2, 4 and 4. So that's why you kena pakai formula yang minus dengan A bersilangan B. Clear? Faham? Faham. Faham? Sebab orang akan tanya awak, sebab awak akan jumpa satu lagi saling eksklusif. Simbol kat depan sebiji sama tapi formula kat belakang berlainan. Sebab tu saya nak awak betul-betul faham untuk yang ni. Kenapa yang selepas ni tak ada, yang ni kena ada. Okay, so awak nampak kenapa dia kena tolak dengan A bersilangan B, sebab bila kita listing kita akan nampak repetition dia punya elements. Clear anak? Assalamualaikum. Clear. Yeah. Okay. Alright. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh. So kita kira one by one lah. Betul tak kita kira one by one? Okay. Sekarang awak nak nilai apa? Ni. Awak nak nilai ni dengan nilai ni. Okay. So saya kira kat sebelah ni sikit. Okay. Sekarang ni peristiwa A kita, betul tak? So betul tak saya kata kebarangkalian peristiwa A adalah NA bahagi NS. Betul? Ini formulanya sama dengan berapa peristiwa A, bilangan peristiwa A? 1, 2, 3, 4. 4 per NS. NS apa? Ruang sampel. Ruang sampel siapa? Semuanya. So sama dengan 8. So kita permudahkan 1/2. Boleh tak? So manakala peristiwa B pula masih menggunakan formula yang sama, bahagi NS sama juga ada 4 per dengan bilangan ruang sampel 8, masih lagi 1/2.
Nilai P A check, nilai P B check, but now you tak ada A bersilang dengan B. Anakku, you need to find apa elemen A bersilangan B dulu. So kita tengok A bersilang dengan B. So elemen A bersilangan B adalah, so tengok, ini peristiwa A, ini peristiwa B. So siapa yang bersilang? 2 and 4. So elemennya adalah 2, 4. Therefore, kebarangkalian A bersilang dengan B adalah sama dengan A bersilang dengan B bahagi N S. Therefore, ada berapa? 2. 2/8 sama dengan 1/4. Faham? Faham Faham. tak? Faham. Boleh? Boleh. So, therefore. Kenapa tu? Tak tahu. So, barangkaliannya adalah 1/2 tambah 1/2 tolak 1/4. Sama dengan berapa? 1/2 tambah 1/2? 2/2. So 1 tolak 1/4. Dapat berapa? 3/4 kan? Okey, 3/4. Siap. Itulah jalan kerja dia. Boleh tak? Saya ajar awak listing satu-satu. Boleh. Awak akan nampak apa awak buat. Saya tak nak awak hafal, saya nak awak faham. Boleh tak? Okey? Boleh. Ya? Okey. Boleh. Okay. Sekarang Faham, tengok cikgu, dia faham. present as Baik, faham, Nas. Baru Okey, masuk, sekarang Nas. dia guna gambar Baik, rajah Nas. band. Gambar rajah band. Kalau kita tak guna pun tak apa sebenarnya. Tapi tak guna kalau kita berminat nak guna. Okey? Awak dengar suara saya tak? Oh, dengar. Tu yang paling penting tu. Okey. Nombor 2, cuba baca soalan dia. Dalam suatu kelas terdiri daripada 42 orang. Okey. Ni dia kata suatu kelas tau. Ada 42 orang. Kita dah tahu dah. Kita punya NS. Root sample kita. Sebab dia kata satu kelas ada 42 orang. So maknanya semua orang jumlah. So ruang sampel lah tu ada 42. So kita tahu NS sama dengan 42. Faham? Okey. Lepas tu dia kata 2/5 daripada mereka bermain badminton. Dan 19 orang main bola tampar. Dan 10 orang main kedua-duanya. Okey, sekarang cikgu ada kalkulator kat tangan awak? Ada. Ada kalkulator ke tak? Ada. Ada kalkulator ke tak? Tak ada kalkulator pun corak. Tak. Okey, I need. Okey, kalau ada tekan kalkulator 25 tambah 19 tambah 10 sama dengan berapa? 54. 54. Tadi ruang sampel kita ada berapa? Jumlah dalam kelas kita ada berapa? 52 bahagi 42. 42. Sekejap, cikgu tak soalan cikgu dengar. Soalan cikgu, berapa ramai orang yang ada dalam kelas? 42. 42. 42. Okey, bila awak tambah 25 orang main badminton, 19 orang main bola tampar, 10 orang main kedua-duanya. Okey, 10 orang main kedua-duanya. Kita add on semua tu, awak dapat 54. Dalam kelas awak ada 42, bila tambah dapat 54. Hantu mana kan? Maksudnya ada Wih. orang masuk di club. Yes. So, dalam nilai 25 dengan 19 tu, Mai saya 25 dengan 19 tu Panas tu aku ambil adanya murid yang main kedua-duanya. Faham tak? Faham. Faham. Tolong hukum. Faham tak ni? Yes, Faham. I faham. So, kalau kita buat gambar rajah van, okey dengar saya buat kat sebelah. Saya nak bagi awak nampak, saya buat kat tepi ni. 25 main apa tadi? Badminton Okey. Lepas tu 19 main bola tampar. Okey.
orang main dua-dua kan? Okay, main 2 pemain. Yolah Nas. Okay. Sekarang cikgu nak tunjuk awak. Kita settle pakai gambar rajah van. Are you ready guys? Yes. Kenapa Yes, cikgu sir. kata soalan ni lebih mudah guna gambar rajah? Sebab awak tak ada nilai untuk listing. Betul tak? Awak tak ada nilai untuk dilistingkan. Macam tadi, Betul. soalan tadi awak diberi 8 kad, label 1, 2, 3. So you boleh buat listing. Soalan ni awak tak boleh buat Ya, listing. So, Ah. bila soalan awak tak boleh buat listing, awak susah nak selesaikan. So the best Oh. answer, the best method adalah buat gambar rajah van. Okay, sekarang Dek tengok gambar rajah van. Okay, gambar rajah van. So dia mesti duduk dalam set semesta kan? Tak apalah now. Okay, kenapa cikgu buat duduk bertindih? Sebab Kenapa? ada yang main 2 permainan. Ada yang main 2 permainan. Yes, ada dua. Pandai lah yang- meh. Kenal banyak Nazrin ada tak Nazrin? Ada Ah, Dia ada. tak aku. Ada. So back Oh, ya, then. cikgu. Dia masuk, Nazrin ada ke? Ada. Ada gua ada. dia orang Ada. first masuk tu. Oh Dia ya tadi ke? masuk cikgu tak perasan. Aduh. Oh Hey. sorry lah. Apa Imran ke apa? Ke Jibril? Ha. Nazri. Imran. Ya doh. Cikgu Imran main game cikgu. Cikgu tak Afifi? Tak kau. Afifi ada. Cikgu. Afifi ada? Ni Ali Faris ada Ali Faris? Tak ada. 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 Iqbal. Iqbal dia punya Iqbal. internet problem. Iqbal macam biasa tu. You mobile. Dia main kucing tu. Kau kutuk you mobile, cikgu pun you mobile lah. Aduh Jibril. Jangan jadi. Pula. Aduh Jib. Alright. Okay. Mobile noob mah. Tak boleh lah. Keret ya. Oh yo, macam ke Selcom dengan Maxi tu tak noob. Selcom boleh juga. Waalaikumsalam. Amal. Dah hata, nak exam dah hata. Ayo Syar. Sorry. Muaz. Lambat lagi. Hati minta maaf lah. Belum tentu maaf diterima. Maaf. Benar Keret juga. ya. Ambil Asyar. Okay, jam. So, okay. Kenapa cikgu kata untuk soalan jenis ni method terbaik adalah gambar rajah van? Because you tak boleh listing. Okay, sebab dia bagi bilangan. Betul tak? Dia bukan bagi elemen, dia bagi bilangan. So the best answer is you guna cara gambar rajah van. Okay, come. Dek, you tahu bilangan sampel you semua NS you adalah hanya ada 42. So means bila you total tak boleh more than 42. Boleh? Tadi once you total semua ni you dapat lebih daripada 42. Tak maulah lebih daripada 42 which is takkan dah ada hantu pula dalam kelas kita kan. So tak mau. So kita tahu dia dah mention kat sini 10 orang yang main kedua-duanya. Adik, bila 10 orang main kedua-dua which is badminton dan bola tampar ni ada overlap. Am I right? Dia main dua-dua, Yes. so overlap. So kita akan letak kat sini adalah 10. Nilai bertindih itu 10 orang, dia overlap. Dia main badminton, dia juga main bola tampar. So badminton tadi ada 25 orang semuanya. So overlapping dia berapa nilai overlapping dia? 10 orang. So yang main badminton saja berapa? Yang main badminton je. 15. 15. Yes. So kat sini 15. So 15 ni yang main badminton je. Faham? So yang main badminton plus bola tampar. Tadi, right? So satu ruang yang belah sini pula ni untuk main bola tampar saja. So bola tampar dia kata semua bilangan 19. Nilai overlapping dia berapa? 10. So yang main bola tampar saja berapa? 9. 9. Faham tak? Okey, sekarang kita 15 tambah 10 tambah 9. Dapat berapa anak? 34.
Ya. Tak cukup lah pula. Kita ada manusia berapa dalam kelas? 42. 42. So bila you total up, you dapat 34. Tadi terlebih. Sekarang tak cukup. Tak cukup berapa? So 42 tolak 34. Betul tak? Betul. Okey, yang tak cukup berapa orang? 8. 8. 8. 8 itu yang tak berguna. Yang tak main apa-apa duduk kat luar. Iqbal. Oh. Hai, bojo. Hai. Faham tak? Bal silat, Mat. Oh, Jeep. Ni cikgu tak cakap, cikgu tak cakap siapa-siapa. Tak perlu mention siapa-siapa. Cikgu tak mention Kodin, siapa-siapa. cikgu Kodin. Ikutlah siapa. Fifi Kudin aku, bukan kau Fifi. main bola ke? Kundi main bola, meh. Lupa. Okay. So, itu cara dia. Awak kena pegang. Macam mana pun awak kena pegang sampel space awak. Bila awak buat, you kena total up. Once you total up, cikgu tak cukup lah. So tak cukup maknanya dia tak main bola tampar, dia tak main badminton, maknanya dia berada di luar. Tak main apa-apa. So ada 8 orang tak berguna, tak register koko. Faham? Boleh ke tidak? Faham. Okay. Boleh. Great main chess. Okay, setakat ni faham Okay. So, soalan awak adalah so kita tengoklah soalan kita. Soalan A adalah badminton dan bola tampar. Cari kebarangkalian badminton dan bola tampar. Senang ni dek oi. So the first question asks you to find badminton dan tampar. So sebenarnya dia suruh cari kebarangkalian badminton bersilang dengan bola tampar. Betul tak? Dia nak suruh cari nilai persilangan. Betul tak? So maknanya Betul. badminton bersilang dengan bola tampar berapa? 10 orang bahagi dengan 42. Kenapa 42? Sebab ini adalah ruang sampel. So 10 bahagi 42 kita bolehkan. Betul tak? 10 bahagi 42. 5/21. Okey, 5/21. Yang kedua, dia kata badminton atau bola tampar. Okey. So, keyword dia atau. Ni keyword dia dan lah. Dan bersilang. Ni ni simbol dia, silang. Okey. So, sekarang keyword dia atau. So, bila atau, P turn kesatuan bola tampar sama dengan kebarangkalian badminton tambah kebarangkalian bola tampar tolak kebarangkalian badminton hilang dengan bola tampar sama dengan kebarangkalian badminton saja berapa? Hilang. Ayo. Cikgu tekan Nas, ni semua salah kau, Nas. Bojo, janganlah hack cikgu. Off. Kau pergi main chess Anas. Main Pokemon Go. Batang ah Minecraft. Batang ah Minecraft weh. Batang. Batang. Pergi download. Malam ni aku buat Yes. malam ni aku buat server. Pokemon lagi. Dah, Rise of Kingdom, jom. Pokemon bukan dah berkubur ke? Cikgu Minecraft. Main Pokemon. Jibril hidupkan balik Minecraft cikgu. anak Pokemon Go. Apa kata? Minecraft tu anak dara saya. Suka betul main. Macam Bojo lah. Sama lah. Suka betul. Saya Dah boleh jom main Jangan Minecraft. saya. Jodoh saya. belajar. Boleh Oh main Syed, sama-sama. kau nak cari cikgu. Menantu kan. Wah, Amboi nak jadi menantu ke? Muaz lebih-lebih Muaz. Boleh.
Dah. Syed, green light green Okay, light. dah jumpa dah. Okay, dah jumpa dah. So, kebarangkalian untuk bola badminton 15/42 tambah untuk bola tampar 9/42. Tolak hasil persilangan kita dapat dah ni kan. Tolak 5/1 menghasilkan jawapan. Ya Allah ya Tuhan. Kerjakan tu. Allah. Adalah Oh. no worry lah 15/42 tambah 9/42 tolak 5/21. So you get 1/3 kan? 1/3. Yes sayang. Okay. 1/3. So this is your answer. 1/3. Lepas tu last question dia kata cari kebarangkalian yang tak main apa-apa. So sekarang you faham kenapa soalan tu tiba-tiba tak ada pun mention tak main. Itu cara cikgu tadi. Macam mana cikgu dapat 8 ni? 8 yang tak berguna ni cikgu buat apa? Buang sampel, cikgu tolak nilai yang ada dalam van, gambar rajah van. So you dapatlah 8 tu. So therefore 3 ni kebarangkalian yang tak main apa-apa bersamaan P katalah tak main sama dengan 8/42. So ingat kena simplify tau. Apa-apa pun awak kena simplify. So 4/21. Jawapan mesti jawapan yang termudah. Okay, boleh? Faham? Boleh. Okay, so saya nak awak buat latihan ni nombor 1. Cikgu, Ya. macam mana boleh B tu dia dapat 17/21? Mana? B. Aduh Amanda. 34 bagi B. B. 15 lah. Mana? Modul Aduh, salah lah. Aduh. Biarlah dia nak tanya lah mak korang ni. Mana Amanda? dekat modul Sim. yang B. Ni, yang ni. Yang cikgu buat nombor 2 yang dekat modul B dia dapat 17/21. 17. Yuk. 17/21. Sudah. Serius Amanda. Serius lah Muntun. Oh, dia kata 17/21. Sekejap cikgu tengok sekejap. PB kesatuan B. Kenapa Cikgu jawapan 34? buku salah cikgu. Salah tu. Jawapan cikgu betul. Buku salah cikgu je betul. Saya lah cikgu. Sebab kesatuan kan? Sebab dia kata atau. Dia kata atau. So P kesatuan B. So kita tahu formula dia PB tambah PBT. Tolak P. Tolak yang kebarangkalian lah. Kan? Cikgu betul cikgu. 1/3 lah. So nanti ni cikgu double check Nanti cikgu double check. Baik cikgu. Alright. Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh? Okay. So 1, 2, 3 settle kan? Oh. Okay. Faham dah? Apa tu? Cikgu salah. Apa yang siapa yang Okay. Cikgu lupa sesuatu sebenarnya. Ni gabungan you all okay kan? Dah siap. Ni soalan tadi. Baik Nas. Hello. Where are you? Cikgu lag cikgu. Cikgu. Hello. Habis dah. Okay. Hello? Mula dah. Hello cikgu. Ke nak elok? Ada lagi tak Ruang. dengan you? Dia ke tak cikgu? Cikgu lag. Sekat-sekat. Di mobile kan. Hip.
Cik tak baik pun. Nak pupuk mobile. Tak baik tu Cik. Tak baik cik. Tajib Tak malu. Tak baik SPM kau tak ada A. Tukar singkat cikgu. Tak baik tu Cik. Nanti SPM kau Dah, tiba dah, ada A lah. Saya lupa. Ini kan kita dah buat bilangan. Kita bukan guna kaedah listing. Kalau listing, kita baru boleh cari kebarangkalian satu-satu. So, God. Sebab ni kan kita buat guna bilangan. So, P, B, badminton kesatuan bola tampar. So tadi kita tahu badminton ada berapa? 15. Bola tampar ada 15. berapa? 9. So 15 tambah 9 sama dengan 42. Sama dengan 15 tambah 9 berapa? 24. 24/42 kan? Betul ke? Tak dapat. Apa dapat beza dia tu? Listing tu benda. Itulah kejap. Baik Jip. Cikgu, yang tu 34 tu dapat yang mana tu? Nak kau Sekejap. acak apa nak. Ditambah sekali dengan Ditambah dengan dia. ditambah kecuali yang Yelah sebab kalau kena ambil semua. Kita tambah 10 sikit tu. Waduh. Tambah 10. So 34 ni adalah 5 tambah 10 tambah 42. Sebab ke satu Sudah. tuan Cikgu rap tu. Cikgu lag lah. Cikgu lag aku. Tak dengar Kenapa suara. cikgu nak cakap memanglah tak dengar. Dengar tak? Dengar. Marah ke? Kalau awak lag, awak yang problem dengan awak. Masalahnya sekarang cikgu yang lag. Bukan cikgu, bukan. Kau cakap lah Syar. Sekarang cikgu dengar tak? Cikgu dengar kita orang kat cikgu. Dengar saya dengar awak. Kita tak dengar cikgu. Kita orang tak dengar cikgu. Kita orang dengan kita orang. Kita orang dengar kita orang. Tapi cikgu dengar korang. Dah boleh dah kot. Start aku. Maksud salah saya. Ini muntun. Kita kan sambung cikgu. Muntun. Okay, tak apa. So, setakat ni okey tak? Amanda? Ya? Okey ke? Amanda tanya cikgu tadi, dah puas hati dah? Dah. Okay, so bila kesatuan kita akan consider as semualah. Okay, Aisyah yang ada. Aisyah Umaira, Aisyah Zahra. Cikgu mana? Aiman, Khairul Aiman. Khairul Aiman. Awal lah kot. Tiba-tiba Khairul Aiman. Berarti aku je mention nama orang. Salkem, Khairul. Aiman okey, Aiman tidur cikgu. Aiman Jawab lah. Mano, ada ke? Dia main game tu. Mana Cikgu Angry tak dengar Bird suara. ni? Cikgu kena selalu panggil ni you all ni. Entah on. Lepas tu jalan-jalan pergi mana-mana. Dia main cikgu mana? Dia main TikTok. Main mobile tu. Cikgu kalau ada buka Ano? mic nanti cikgu dengar suara abang dia cikgu. So tak boleh. DM dia Abang cikgu. dia abang dia Siapa OTP Ashraf? dengan awet. Ashraf. Mana bunyilah suara sikit-sikit je. Sikit je. Mana? Hai. Tu je. Mana? Mana? Pikir bajar reti je. Okay. So cikgu nak buat Hai lah. nombor 2, nombor 3. Boleh tak? Boleh tak? InsyaAllah. Okay. So, seterusnya, ni kebarangkalian peristiwa saling eksklusif. What So, is that? Kau dengarlah dulu. okay. Apa tu saling eksklusif? Dia ada dua peristiwa macam tadi juga kebarangkalian dua peristiwa. Tapi kenapa dia panggil ini dua peristiwa saling eksklusif? Sebab jika mereka tidak berlaku, benda ni tak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, saya bagi contoh Awak nak pergi satu jamuan makan.
Okay, awak nak pergi jamuan, tak kisahlah awak nak pergi graduasi ke apa ke kan. Lepas tu, awak ada dua pilihan baju. Satu merah, satu hijau. Saya nak tanya awak boleh tak pakai dua-dua? Boleh tak pakai dua-dua? Boleh. Ha? Boleh? Takkan Tak boleh, pada tak boleh. nak pakai dua-dua? Kau serius lah Nas. So, macam mana pun, walaupun awak ada dua peristiwa seperti awak ada baju merah dan baju biru, bila awak nak pakai pada waktu yang sama, memang tak akan boleh berlaku. Sebabnya awak akan buat pilihan sama ada awak pergi majlis tu pakai baju warna merah ataupun awak pergi majlis tu pakai baju warna biru. So ini kita panggil barangkalian peristiwa saling eksklusif. Sebab ia tak boleh berlaku serentak. Okay, contoh apa lagi saya kata. Awak lambung sekeping duit shilling. Awak lambung sekeping duit shilling, awak tahu dah kebarangkalian dia sama ada kepala atau ekor. So bila awak baling, boleh tak awak dapat dua-dua? Cikgu, saya nak dapat kepala dan ekor. Tak boleh. So dia akan jatuh sama ada dia akan menghasilkan kepala maupun ekor. So keyword dia juga atau. So keyword dia juga atau, okay, tetapi formulanya adalah PA kesatuan B tetapi sama dengan PA tambah PB. Kenapa dia? Kalau yang tadi, kebarangkalian dua peristiwa tadi yang saya tunjuk, ada tolak persilangan, tapi yang ini cikgu, nama dia atau juga cikgu, keyword dia atau juga. Tapi yang ni kenapa tak ada bersilang? Sebab, kenapa tak ada persilangan? Sebab awak buatlah macam mana pun dia tidak akan bersilang. Awak buatlah macam mana pun dia tak akan ada unsur yang bersilang. Saya bagi contoh tadi, awak nak pakai baju, awak ada dua pilihan. Adakah awak akan dapat pakai dua-dua? Orang gila lah pakai dua-dua. So, Jibril. akan berlaku. So, sama juga bila awak lambung sekeping duit shilling. Awak ada dua peristiwa iaitu kepala dan ekor. Bila you lambung, you akan dapat satu je peristiwa yang mungkin berlaku. Awak tak boleh, cikgu saya nak pada waktu yang sama saya nak ada dua peristiwa. Saya nak kepala dengan ekor. Memang kita tak boleh buat. Faham tak? So sebab itulah formula dia walaupun sama, walaupun dekat depan ni A kesatuan juga tapi dia tiada persilangan. Sebab peristiwa itu tidak akan mungkin berlaku secara serentak. Sebab tu kita panggil kebarangkalian peristiwa saling eksklusif. Nama dia saling eksklusif sebab tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Tidak boleh berlaku secara serentak. Dan peristiwa ini tidak mempunyai elemen yang sepunya. Bila dia tak ada elemen sepunya, therefore ia tidak perlu, tak akan wujud nilai persilangan. Faham tak? Assalamualaikum. Faham. Okay. Kita tengok contoh. Okay, dia kata ada sebuah beg mengandungi 8 biji guli merah. Okay. Awak ada guli merah, awak ada 8 guli merah. Guli biru, awak ada 5. Guli kuning, awak ada 2. Okay. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada beg. Cari kebarangkalian. Ni tak tolong daddy saya. Cari kebarangkalian sebiji guli atau sebiji guli kuning. Dia kata merah atau kuning. Cikgu nak tanya, kenapa merah atau kuning? Bila awak ambil, awak akan mungkin ambil merah. Awak ambil, awak mungkin kuning. Tak ada awak nak ambil dapat, cikgu guli saya kembar cikgu. Tak ada. Kalau kita memang sebab dia kata suruh ambil sebiji je. So bila awak bawa keluar, mungkin merah, mungkin kuning. Tak mungkin awak dah disuruh ambil sebiji, tiba-tiba keluar merah dengan kuning. Dia kembar, tak ada. Faham? So peristiwa yang tak akan berlaku persilangan. So, faham tak? Faham. Faham. So sekarang kita katakan, okay, kita tengok peristiwa dia. Okay, P merah. Untuk merah, P merah adalah apa P merah? 8 per, sekejap, tambah semua sekejap. 8 tambah 15 8 per 15 Okay, P biru, P kuning, PK lah saya buat PK adalah 2 per 15. So soalan kata
cari kebarangkalian bila atau, keyword dia atau. So soalan nombor 1, P merah atau kuning. So therefore sama dengan 8/15 tambah 2/15. Jawapannya 10/15. Kecilkan, awak akan dapat 2/3. Faham? So yang ni pula kebarangkalian biru kesatuan kuning. So biru awak ada berapa? 5. 5/15 tambah kuning. Awak ada tadi kuning berapa? 2/15. Jawapan awak adalah 7/15. So tak boleh kecilkan. Memang answer dia 7/15. Boleh tak rakyat jelata? Faham dah? Boleh. Tolak. Boleh. Silangan sebab dia tidak akan mungkin dapat nilai yang sama. Faham? Faham tak? Ahmad ini. Senang ke? Kebarangkalian ni senang. Okay, so tolong buat latihan. Budget. 1, 2, 3. Okay, boleh? Okay. Alright. So malam ni saya berhenti dekat 2 ni. Saya nak awak faham dulu. Awak boleh bezakan sebab dia simbol yang sama tau, kesatuan. So awak boleh bezakan kebarangkalian 2 peristiwa dengan kebarangkalian peristiwa saling eksklusif. So siapkan dulu latihan tu. Okay, so malam Khamis nanti pukul 10.30 cikgu akan habiskan kebarang tak bersandar. Kebarang tak bersandar dengan 3 peristiwa tak bersandar. Ni pun senang ke? Macam ni juga. Boleh tak? Boleh je. Boleh. Boleh. Okay, lepas tu masuk taburan kebarangkalian. Masuk janjang, masuk kursi trigo, habis. Oh, trigo last Saya masuk trigo dulu kot sebelum janjang. Janjang ajar last. Cikgu. Trigo pula dah. Trigo. Cikgu. Ya. Markah exam kita orang. Cikgu lupa lah. Subhanallah. Bukan sekolah je lah. Dah sebut lah. Sekolah bila lah? Kita dah nak sekolah ke? Lepas raya. Mana? Bulan Bulan 7 tu, bulan 7. InsyaAllah lepas Boleh dapat. lepas raya haji. Cikgu lepas Bulan raya 8. haji. Bulan 7 aku. Pasti. Ya, lepas raya haji. Tapi cikgu dengar awak akan dipisahkan tau. Oh. Ha? Kena clash. Nanti Awak kita orang belajar jauh-jauh. Tak boleh. Adik baik mana boleh tak ada. Satu kelas tak boleh ramai. Bodoh je. 12 orang kalau tak salah cikgu. Tapi tak salah. Macam ni nak berbincang cikgu. Nanti dia Memang nak Tengah belajar cikgu dapat Allah. Oh, tak ada apa lah. Cikgu takkanlah. Weh, Kalau lepas pun korang pecah pegang kan tu. cikgu. Dapat kata tu kau dah nak cikgu macam ni. Pandai korang. Pandai mas. Okay, tak apa. Tapi tak apalah, macam-macam mana pun the best dia yang penting adalah keselamatan awak, kan? Tu cikgu. Ah. Macam dia mati. Kan, kesihatan tu Nak kita tak boleh beli. Tak ada jual kat Giant. Cikgu. Ha. Nanti kalau sekolah orang yang tak masuk Google Meet ni dia nak belajar macam ni cikgu. Cikgu. Nanti macam bagi je video-video yang cikgu dah ni, suruh dia orang study.